Jabatan Kerajaan Tempatan muncul Johan Anugerah Inovasi Menteri AIM sempena sambutan Hari Inovasi Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT 2023. Bertaruh Inovasi PBTP, agensi itu menerima geran pemfailan projek menilai RM20,000 selain wang tunai, piala dan sijil penghargaan. 7 kategori dipertandingkan bagi merebut hadiah keseluruhan bernilai RM70,000. Ada daripadanya. Majlis penyampaian hadiah dan sambutan Hari Inovasi KPKT dirasmikan Menteri Ngahkur Meng. Tahun ini sambutan menggalakkan diterima menerusi pertandingan AIM serta kumpulan inovatif dan kreatif KIK melibatkan 210 penyertaan. Penganjuran tahunan ini bertujuan mengiktiraf usaha, idea, kreativiti dan hasil projek inovasi warga kementerian. Selain menambah baik keberkesanan penyampaian perkhidmatan melalui penghasilan projek inovasi berimpak tinggi. Alhamdulillah, PBTP telah terpilih sebagai pemenang terbaik bagi Anugerah Inovasi Menteri dan peringkat Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Dan mungkin orang nak tahulah apa itu PBTP. Ini PBTP ini merupakan sebuah inovasi hasil daripada cetusan idea daripada warga JKT sendiri yang pada semasa itu dihimpit dengan PKP. Jadi untuk memudahkan pihak masyarakat yang masa itu, kita mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri, seterusnya kepada Yang Bahagia Datuk Wira KSU serta pengurusan tertinggi kementerian kerana telah memilih projek inovasi kami ini. Antara 7 anugerah lain yang dipertandingkan ialah anugerah KIK yang dimenangi SW Kok Melaka. Manakala Jabatan Bomber dan Penyelamat Kuala Lumpur, Johan Anugerah Pameran Terbaik KIK serta Plan Malaysia Negeri Sembilan Johan Persembahan Terbaik KIK. Bahagian Undang-Undang dan Jabatan Perumahan Negara menerima anugerah keceriaan hiasan merdeka masing-masing bagi kategori bahagian dan jabatan. Memperkenalkan satu produk inovasi yang pertama di Malaysia, iaitu Miss Pedal Bin, iaitu pemijak tong sampah. So masyarakat di luar sana tak perlu memegang ni dengan takut kotor ke apa. So just pijak, penutup ni akan terbuka terus. Kita memperkenalkan produk ni adalah produk DIY, maknanya kita boleh beli di pasaran sesuai dengan kempen kita lah, buang sampah ke dalam tong sampah. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan mencemarduli keistiadat pengurniaan Darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera 2023 sesi pertama di Istana Negara. Turut berangkat mengiringi Seri Paduka yang juga pemerintah tertinggi ATM ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Muhammad Abdul Rahman mendahului senarai 293 penerima termasuk 6 pegawai tentera negara asing. Jeneral Tan Sri Muhammad menerima darjah Panglima Gagah Angkatan Tentera. Pada istiadat ini, Al-Sultan Abdullah turut mengurniakan darjah Panglima Setia Angkatan Tentera kepada 13 penerima, Pahlawan Angkatan Tentera 44 penerima, Kesatria Angkatan Tentera 112 penerima dan Bentara Angkatan Tentera melibatkan 116 penerima. Pembinaan keseluruhan projek laluan rel Pantai Timur ECRL telah mencapai kemajuan lebih 50% setakat Ogos lalu. Jelas Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hazmi Habibullah, pembinaan kali ini melibatkan kerja-kerja struktur utama. Kerja pembinaan seperti pembinaan jambatan, kerja pengerekan, struktur dan pembinaan terowong giat dijalankan di sepanjang jajaran ECRL. Kontraktor utama projek ECRL adalah China Communication Construction Sdn Bhd dengan izin CCC ECRL yang juga merupakan kontraktor kejuruteraan, perolehan, pembinaan dan pentauliahan dengan izin Engineering Procurement Construction and Commissioning EPCC. Sehingga 31 Ogos 2023, pihak kontraktor utama telah melantik pelbagai syarikat tempatan yang secara keseluruhannya berjumlah 2,785 syarikat
terdiri daripada subkontraktor, konsultan, pembekal serta pemberi perkhidmatan. Peningkatan peruntukan untuk pemantauan dan pengurusan bencana yang diumum menerusi Belanjawan 2024 dilihat signifikan dengan keperluan semasa. Ini termasuk menambah baik fasiliti di pusat pemindahan sementara demi keselesaan penduduk terkesan bencana. Belanjawan kali ini ditambah baik untuk fasiliti yang lain seperti membaik pulih tandas, bilik mandi, stor di hampir 1,500 pusat pemindahan sementara serta kita perlu menyewa juga tandas-tandas bergerak kerana mengikut laporan lepas di pusat pemindahan banjir ini kita ada kekurangan tandas yang sangat banyak. Jadi itu sebab tahun ini kerajaan terpaksa menambah baik belanjawan tersebut. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Usaha untuk segerakan proses pensijilan halal, JAKIM sambut baik inisiatif berkenaan dan kini dalam tindakan penilaian serta kajian untuk pastikan kaedah bersesuaian dapat dilaksana bermula peringkat pra-pensijilan hingga pasca pensijilan halal. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof berkata, ia dilakukan dengan kerjasama Malaysian Productivity Corporation, MPC. JAKIM turut menstruktur semula birokrasi permohonan dengan meningkatkan keupayaan sistem sokongan sedia ada tanpa menjejaskan pematuhan industri terhadap standard dan prosedur pensijilan halal Malaysia yang berkuat kuasa. JAKIM dengan kerjasama mampu juga dalam usaha menaik taraf sistem My E-Halal 2.0 agar lebih mesra pengguna dan menepati keperluan teknologi semasa. Sumbangan asas rahmah SARA akan diteruskan tahun depan memberi kelegaan kepada penerimanya. Penerima kategori miskin tegar daripada individu yang menerima sumbangan tunai rahmah akan terus mendapat bakul makanan keperluan asas sekaligus membawa makna besar kepada mereka. Saya ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri atas yang pembayaran dibagi RM1 untuk sebagai kebajikan untuk orang awam yang bawah B40. Apa yang dibagi pada masyarakat yang kurang kemampuan. Ini adalah satu yang bagus yang dilakukan oleh Perdana Menteri sendiri. Ambil consider dengan kebajikan masyarakat. Ya. Kita harap perkara-perkara yang dilakukan oleh Perdana Menteri amat menggalakkan atau sokong pada orang-orang kurang kemampuan. Saya rasa benda tu baiklah untuk rakyat Malaysia. Jadi sini saya nak ulas satu isu iaitu tentang, bukan isu, iaitu tentang insentif sumbangan asas rahmah iaitu SARA yang telah diumumkan oleh PMX pada belanjawan yang lepas, yang mana itu adalah satu insentif yang bagus untuk rakyat Malaysia. Kerana pada masa ini rata-rata rakyat kita memerlukan bantuan-bantuan yang sebegini rupa. Saya mengucapkan terima kasih kepada PMX kerana memberikan sumbangan asas rahmah, walaupun benda itu kecil, RM100 saja, tapi dia amat bermakna kepada kami yang menghadapi masalah sara hidup yang lebih tinggi dari masa ke semasa.